Episod kali ini, Majika Flora akan membawa penonton ke ladang pala di Pulau Pinang. Mari ikut saya ke Pulau Mutiara. Sekarang saya dah nak naik ke jambatan itu di Pulau Pinang, iaitu Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Pulau Pinang, saya datang. Kayu baru, tongkat toshe, lautan. Bila berada di Pulau Pinang nanti, saya akan bawa anda semua pergi ladang pala. Saya tahu sebahagian penonton tahu apa itu buah pala. Dan ini jeruk pala. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, sedap. Saya nak tanya dengan anda. Anda pernah tak melihat pokok pala? Episod kali ini, anda akan melihat pokok pala dan sumbangan buah pala kepada kita semua. Dari Georgetown, saya akan bawa anda ke balik pulau untuk melihat pokok pala dengan lebih dekat. Jom. Balik pulau ni, sebelum saya masuk ke ladang pala, saya makan dulu durian balik pulau. Sebut Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lemak. Nampaknya di balik pulau ni mendung aja. Tapi tak apa, walaupun hujan, kita akan tetap ke ladang pala. Tidak ramai petani yang mengusahakan tanaman pokok pala. Namun di Malaysia, masih ada ladang pala untuk memberi pengetahuan kepada kita tentang tumbuhan ajaib. Nama saintifik pala, Myristica fragrans. Pokok pala dari keluarga Myristicaceae. Dalam bahasa Inggeris, disebut nutmeg. Ada 100 spesies pokok pala. Pala ialah tumbuhan tropika jenis mala hijau. Pokok ini banyak tumbuh di Australia dan Asia Tenggara. Kenapa Pulau Pinang terkenal dengan buah pala? Mengikut sejarah, seorang pedagang Inggeris bernama Christopher Mill telah membawa benih pala pada tahun 1786 ke Pulau Pinang. Benih yang berasal dari Kalimantan dan Maluku ini sebanyak 70,000 benih pokok telah membiak dengan suburnya di Pulau Pinang. Tujuannya, menanam pokok pala di Pulau Pinang adalah bagi memecah monopoli peniaga Belanda dalam perdagangan rempah ratus di Kepulauan Melayu. Untuk tanaman pala ini, di Pulau Pinang sendiri kita mempunyai tanah bukit yang bercerun kurang daripada 40%. Jadi kesesuaian tanaman pala itu amat sesuai di Pulau Pinang kerana dia tanah yang di Pulau Pinang adalah berstruktur lom, berpasir yang mempunyai saliran yang baiklah. Kemudian dari samping angin laut yang ditiup daripada arah laut terus ke kawasan bukit di daerah balik pulau ni, hanya di Pulau Pinang sendiri. Pokok pala ialah tumbuhan eksotik yang akan pupus jika tidak dipelihara. Masyarakat Malaysia mengenali buah pala sebagai buah yang dijadikan jeruk yang rangup. Halwa buah pala memang manis dan sedap. Resinnya dimasukkan ke dalam makanan bagi mendapatkan aromanya. Produk kesihatan dan perubatan juga menggunakan resin buah pala, iaitu minyak pala yang dijadikan ubat sapuk. Ianya sangat berangin dan hangat yang boleh menghilangkan sakit sendi dan gatal-gatal. Pulau Pinang amat sesuai dengan tanaman pokok pala. Ini kerana dari segi geografi, tanahnya berbukit-bukit seperti tanah jenis liat long. Pokok pala sesuai ditanam di tanah tinggi dengan ketinggian antara 60 hingga 450 meter. Selain itu, Pulau Pinang sentiasa mendapat hujan sepanjang tahun di samping tiupan dari angin laut yang masin. Majika Flora akan memulakan kembara ke ladang pala yang terletak di Sungai Pinang, balik pulau
Pulau Pinang. Untuk sampai ke situ, jalannya berliku-liku semakin meninggi. Memandang ke bawah, kita dihidangkan dengan pemandangan yang sangat cantik. Ketika saya sampai di kaki bukit, tidak semena-mena hujan turun dengan lebatnya. Jalan raya yang sempit menjadi licin. Ini sangat berbahaya. Namun untuk memberi info tentang buah pala, Majika Flora terpaksa menunggu hujan reda untuk meneruskan program. Di atas cerung setinggi 40 meter, Majika Flora bertemu dengan seorang petani bernama Chang Eng Che. Hai Cik Chang. Dah petik buah pala Oh, besar-besar. Selalu macam mana nak pilih buah pala yang boleh ambil ni? Yang kuning yang sudah Dah boleh ambil lah. ya. Oh, selalu satu pokok ni berapa boleh petik? Dekat-dekat 50 kilo. 50 kilo banyak. Cik Chang, buah pala ni kalau kita nak petik dia ada ke ikut musim bulan berapa ke? Pala tak kira musim, Oh, tak ada musim. ya, sepanjang tahun ada. Oh, jadi kalau lalu ada yang boleh petik, just petik lah. Petik Ya. sajalah. Buah pala ni selain makan kita boleh buat apa? Jus Okey. ini boleh pakai Boleh pakai buat macam balm, Ya. bagi yang pening kepala apa semua kan. Kalau jus dikomersialkan lah, buat macam dalam botol macam Ya. tu. Encik Chang Eng Che menanam pala di celahan pokok durian sebanyak 125 kelompok. Beliau merupakan generasi ketiga. Bapanya mewarisi ladang ini daripada datuknya, kemudian diberikan kepadanya bagi meneruskannya. Katanya pokok pala akan berbunga dan berbuah ketika berusia 3 atau 4 tahun. Menjaga pokok pala tidaklah rumit. Ladangnya sudah lama mengeluarkan hasil. Setiap minggu, pembeli akan datang dengan lori untuk membeli buah-buah pala daripadanya. Permintaan buah pala di pasaran meningkat, sedangkan pengeluarannya amat terhad. Tidak hairanlah jika harganya mencecah RM4 sekilo. Pokok pala, batangnya tegak dengan ketinggian 5 hingga 13 meter. Pokok pala banyak dahan-dahan kecil. Di situlah muncul bunga-bunga. Daunnya bujur dengan susunan selang-seli sepanjang 5 hingga 15 cm dengan kelebaran 3 hingga 7 cm. Daunnya juga menerbitkan aroma apabila diramas. Pokok pala menyembunyikan bunga sebanyak 1 hingga 3 kuntum di dalam jambak ketiak daun. Buah matang akan merekah, mendedahkan biji berwarna hitam atau coklat yang diselaputi oleh selaput aril berwarna merah. Selain daun, semua bahagian buah pala berguna kepada manusia. Menurut sumber dari Jabatan Pertanian Barat Daya Pulau Pinang, pokok pala berbuah lebat pada bulan Disember dan bulan Julai. Pokok yang subur mampu mengeluarkan hasil antara 1,500 hingga 2,000 biji setahun. Di balik Pulau Pinang, terdapat ladang seluas 51.70 hektar. Pokok-pokok pala tumbuh dengan subur di dalam cuaca antara 27 hingga 30 darjah Celsius. Dahulu buah pala dimakan sebagai jeruk atau halwa. Kini, jus pala telah diisytihar sebagai minuman di majlis-majlis rasmi Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Rasanya sangat sedap beraroma. Jus ini dibuat dari isi pala yang dikukus dan diambil patinya sahaja. Ianya adalah minuman penghilang dahaga jika diminum sejuk. Buah pala memang mempunyai nilai khasiat, terutama kandungan kalsium, karbohidrat dan lemak.
Selalunya kalau buah pala ni kita mesti ingat jeruk. Tapi sekarang dah ada jus buah pala. Saya nak cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Lepas tu rasa macam berangin dekat tekak ni. Sedap. Kementerian Pertanian dan Asas Tani melalui Jabatan Pertanian telah memberi bantuan kepada penanam-penanam pala. Bantuan itu berbentuk baja, racun dan juga memberi khidmat nasihat dalam industri penghasilan produk pala selain untuk industri hiliran seperti jeruk, jus, halwa dan pelbagai jenis ubat-ubatan dari bahan pala yang mampu meningkatkan pendapatan penanam pokok pala. Jabatan Pertanian juga memberi bantuan input untuk menggalakkan usahawan meningkatkan pengeluaran buah pala serta produk berasaskan buah pala. Mari kita tengok buah pala dari dekat. Aril, iaitu selaput pada biji mengandungi air, karbohidrat, lemak, minyak esen, fiber, zat besi, fosforus, kalsium dan pigmen merah aril iaitu likopel. Kandungan utama lemak biji pala ialah minyak esen dan trimyristin. Minyak esen pula mengandungi alpha-pinen, beta-pinen, camphene, dipenten, eugenol, isoeugenol, sabinin, monoterpen, myristicin, elimisin dan safrol. Untuk menunjukkan bagaimana produk pala dihasilkan, Majika Flora telah pergi ke kilang Encik Chang Kun Ming di Sungai Pinang, balik Pulau Pinang. Dah sampai pun kita dekat kilang memproses buah pala. Saya nak jumpa dengan Encik Chang Kun Ming, seorang pengusaha buah pala. Encik Chang, Ya. Sekarang ni semua biji-biji ni biji buah pala jemur kan? Yang ni untuk apa ni? buah pala. Yang ni you tengok, yang ni tua mia. Dia mia tua mia. Sana dia murah mia. Mudah sikit. Ya. Atau murah mia, kita cakap murah mia dulu lah. Murah mia. Mai. Saya tunjuk tengok murah mia, dia mesti murah mia mesti buat minyak. You tengok. Ada bau. Betul. Dah kuat bau kan. Mesti buat minyak sama bam. Sama bam. Ya. Jadi untuk buat minyak dengan bam lah. Dia bam boleh pakai nyamuk gigi kah, semut kah, atau pulut angin kah, atau pening kah, pagi-pagi batuk kah, boleh pakai itu bam. Ini selaput ni Dia untuk selaput kita mesti pasal kita buat yang ni buah pala sudah 55 tahun. Itu macam kita minyak kita pun sendiri buat. Minyak buat sampai minyak mesti steam kurang mesti putih minyak. Putih lagi sapu tak lak minyak baru betul-betul putih. Sekarang you tengok minyak putih campur selaput di dalam dia mesti merah. Dia keluarkan warna. Kela minyak buah pala mesti ada dua macam. Putih dia kurang ayam mesti putih. Campur selaput dia jadi merah. Jadi merah kalau selaput dia kuat li putih 30%. Yang ni minyak dia boleh pakai tangan. Pasal tali bam kela sapu luak itu minyak pakai
tu ada umumnya orang kaki ya tangan kaki ya asam-asam balan pun asam-asam pinggan sakit boleh pakai minyak. Jadi ini buah pala ni semua jenis lah, tak ada grade apa-apa yang ke? Boleh kela. Kela murahnya mesti jali itu macam. Kalau tu ada jadi macam mana? Yang ni kela nombor satu punya lah. Nombor satu. Nombor satu punya dia punya biji nak tengok dalam. Dia punya minyak banyak. Inilah dia punya grade lah. You itu macam bikin, you tengok you punya tangan pun ada minyak-minyak itu macam. Ni. Ada kuah minyak ni? Ya. Yang ni kelam buat bam mesti yang ni kela bagus punya lah. Atau mau ambil tua punya mesti yang ni lah. Yang ni tua punya. Yang ni tua punya. Yang ni tua punya kita buat pun boleh buat minyak. Tetapi buat minyak dia minyak banyak sedikit. Lagi dia tebal. Pasal dia murahnya dia kurang kuat sikit. Yang ni atau buat minyak lagi kuat. Ni Cik Chan, saya nak tengoklah situ. Ada daun Ya. Daun buah pala ni buat apa sebenarnya? Keringkan. Yang ni kita sekarang kita ikut kita punya bapa yang ni don sama dia punya tangkai sama dia punya isi. Kita pakai minum, kita pakai buah pala teh. Itu don sama buah pala punya tangkai sama dia buah pala punya isi. Kita sakat kasih dia nipe-nipe, jumuk kasih dia clean, kita bikin sebuk buat teh. Dia boleh minum buang angin. Atau kita tengok balang makan yang tak rasa. Itu macam kita boleh minum teh, dia boleh buang angin sekali cukup baik. Encik Chang Kun Min, 72 tahun berkata, dia meneruskan tradisi kerja bapanya sudah 55 tahun. Datuknya yang datang dari negeri China ketika berusia 22 tahun memulakan kilang memproses buah pala. Dia mendapat bekalan buah pala daripada penduduk tempatan di situ. Sekarang saya dalam tempat memproses jeruk buah pala. Selalunya buah pala di sini diperam selama seminggu hingga 2 minggu. Itu paling cepat lah. Dan untuk jangka masa yang lama sebulan hingga 2 bulan. Bergantung pada pasaran. Kita tengok. Dulu buah pala hanya dibuat jeruk dan halwa. Biji pala dijual untuk dijadikan ubat. Kini, dia memproses sendiri buah pala. Kilangnya menghasilkan jeruk pala, halwa pala, jus pala, teh pala, serbuk pala, minyak panas, bam dan jam pala. Katanya daun-daun pala yang sudah dikeringkan juga mendapat sambutan di pasaran. Direbus dan diminum boleh menghilangkan sakit-sakit dan lenguh-lenguh badan. Sememangnya tumbuhan ini banyak gunanya dalam kehidupan manusia. Walaupun penggunaannya tidak menyeluruh di dalam makanan, namun sumbangan buah pala tidak adil kalau dilupakan. Pokok ajaib ini termasuklah di dalam kategori rempah ratus untuk makanan dan juga perubatan. Pala yang sudah ratusan tahun hidup di bumi Malaysia ini masih terus boleh dinikmati di dalam kehidupan hari ini. Sememangnya pala, pokok ajaib yang termasuk dalam kategori rempah untuk makanan dan juga perubatan. Sekian dari Majika Flora kali ini. Bye.